biar jujur lah. Sebab ada kes pelajar yang tak masuk kelas, dia cakap kat teacher dia pergi klinik tapi sebenarnya dia tertidur. Dan macam mana you expect teacher nak percaya? I will only be on your side kalau kamu jujur dengan cikgu. Kami nak bantu you. Kami bukan musuh pelajar. Kami bukan suka-suka nak menyusahkan pelajar. Cikgu pun penat tau mengadap gadget sepanjang hari. Tapi kami tahu kamu lagi penat lah. Cikgu tak adalah kelas sampai pagi sampai petang. So, kebanyakan cikgu nak je memahami. Tapi sebab there is no communication from you at all. Macam mana kami nak faham? Okay? Dan jangan expect leniency straight away. Jangan expect, oh tak apalah you penat tak payah nak masuk kelas. Kami tak boleh buat macam tu. Sebab pengurusan pantau kehadiran you. Tak boleh teacher nak tiba-tiba pergi menipu, budak ni memang sakit. You kena ada bukti. So tolong teacher minta sangat-sangat semua orang. Ada yang okay je, dia memang boleh cope. Alhamdulillah lah, good for you. Ada yang tengah struggling, yang struggle tu let us know. Biar teacher tahu, biar teacher boleh backup you. Kalau teacher tahu masalah you awal-awal, teacher boleh at least kalau pengetua tanya, kalau TPKA tanya, teacher boleh bagi alasan untuk you. Sebab kalau nama you dah naik kepada TPKA dan pengetua, dan mereka akan hantar surat kepada ibu bapa, lagi stres you. Jangan macam tu lah. Teacher tak nak macam tu. TPKA pun memahami pelajar-pelajar yang sekali-sekala cakap ada masalah internet, terputus tengah jalan, masa kelas. Kita pejam mata je. Tapi kalau dah terlalu kerap setiap kali kelas dia tak masuk kelas, tapi ada kelas yang dia boleh masuk, nampak tak? Cikgu pun akan bersangka buruk. So teacher minta. Form 5 pengetua alhamdulillah. So far sebab kehadiran majoritinya bagus. So setakat ni teacher masih boleh cover you. Pengetua masih berpuas hatilah dengan kehadiran. Alhamdulillah. Alright. Tapi teacher minta kerjasama lah. Jaga. You get this far sebab ada kawan-kawan yang bantu teacher. Kejut kamu pagi-pagi. Tolonglah. Jangan terusan menyusahkan kawan-kawan. Pakak-pakak bekerja. Okay. Sebab kita tak tahu sampai bila keadaan ni akan berterusan. Ada rumours paling awal you akan masuk sekolah September. Tu pun budak form 5 je yang akan masuk. Things are not going our way sekarang ni. Tapi like it or not, kita kena make it work lah. So, teacher minta. Alright, dari tahun lepas lagi teacher bagi tahu pelajar. It's understandable to have mental health issues. Okay, dia bukan benda yang memalukan, dia bukan benda yang menjadikan you manusia tak cukup iman dok. Alright, mental health issue is a health issue. Dia ialah isu kesihatan yang perlu di-address. Bagi tahu kami. Kalau worst come to worst, teacher refer you kepada counselor. Cikgu Azila baik sayang. Don't worry. You have to find someone to talk to. Kalau dekat sekolah, teacher faham. Tak nak bercakap dengan cikgu, tak apa, you ada kawan-kawan. Dekat rumah, kawan tak ada sekeliling you. Mungkin family yang ramai tu, you serabut dengan adik-beradik lagi. Parents pun minta you buat kerja. Bukan salah diorang. Diorang pun mungkin tersepit. Diorang pun tak mampu nak handle ramai-ramai anak sekaligus kat rumah semua. So perlu bantuan anak-anak yang besar ni. Fahamlah. Okay, kami pun nak memahami. Tapi bantulah cikgu-cikgu memahami. Alright? Message cikgu you, PM cikgu you. Kalau betul buat salah, mengaku je. Mengaku sahaja buat salah. Terima je lah. Kalau cikgu bagi tugasan tambahan, terima, buat. Kalau cikgu membebel, terima je lah. Tak ada telinga. Memang salah you. Tapi next time jangan buat lah. Okay? Boleh dah anak-anak, teacher minta. Boleh teacher. Macam tu lah sebab I can't see you. Teacher tak nampak muka, teacher tak boleh nak detect siapa yang tengah kepenatan, siapa yang tengah kelesuan ni. So, pakak-pakak tolong. Okay, kadang-kadang teacher risik jugalah dengan kawan-kawan kamu. Tapi sebab kamu bukan duduk dekat-dekat, kawan-kawan mungkin tak tahu pun perkembangan kamu kat rumah. Tolong cuba cari jalan untuk make it work somehow untuk kita semua. Okay? Sebab semua orang pun dalam keadaan tertekan sekarang. Kamu je, cikgu tertekan, ibu bapa kamu tertekan. So, kita usahakan supaya
at least SPM tu boleh bantu kamu capai apa yang kamu nak. Okay. And speaking of which, daripada yang teacher pernah sebelum ni, kalau kamu tak nampak jalan lepas SPM, bercakap dengan kami, okay? Cakap dengan cikgu subjek, cakap dengan kaunselor. Kami mungkin ada kenalan yang kita boleh direct you to. Kalau you cakap nak masuk, saya nak belajar kemahiran teacher lepas SPM, nak buat diploma kemahiran, apa-apa kemahiran, bagi tahu, I know someone yang duduk di lecturer IKM. Teacher boleh direct you pada dia. Okay, dia boleh bagi you advice. SPM nak target apa untuk dapat apa yang you nak belajar, macam tu. Let us know. Supaya kami boleh bantu, tak adalah you terkia-kia terkapai-kapai seorang-seorang. Okay, at this point you need all the help you boleh dapat. So mintalah tolong. Alright, sebab kami tak mampu nak baca fikiran. Okay. Sesi bebel teacher sekejap lah. Sekejap 10 minit juga. Alright, minta tolong. Okay, sebab makin ramai yang menunjukkan simptom-simptom kelesuan. Kita tak nak benda tu berlanjutan pada you sebab you masih perlu fokus untuk SPM. Okay, so itu pesanan khidmat masyarakat. Kalau betul ada masalah, PM teacher. I'll try and find a way to help you. Okay? Alright, untuk sekarang kita nak sambung dengan lesson last time. Teacher stop last time. Kita habiskan inheritance tapi kita tak sempat tengok inheritance of diseases in human. So itu yang kita akan sambung hari ini. Okay, I'll go through quite quickly sebab dia hanya menyentuh pasal how the disease is inherited, okay, dan what is the consequences from that inheritance. Seterusnya kita akan insyaAllah ada masa untuk masuk terus chapter 12 which is variation. InsyaAllah chapter 12 dia mudah, okay. Adalah part-part yang susah, itu je yang teacher akan fokus untuk discuss. Alright, untuk hari ini, sekejap ya, teacher nak record. Okay, kita akan go through. Okay, boleh nampak kan yang teacher share ni? Boleh. Okay, kita akan masuk inheritance in human secara spesifik tapi ada beberapa perkara yang kamu kena faham. Okay, number one is that in human kita ada 46 kromosom. Itu satu. Okay, jumlah kromosom dalam manusia ada 46. And number of chromosomes you menentukan spesies you. Tolong faham. Okay, sebab tu kita cakap spesies identify sebagai organisms that can interbreed, yang boleh breed, membiak dengan each other. Sebab to be able to breed sexually, you have to be able to produce gametes. Dan untuk organisms, untuk hasilkan gamet ialah separuh daripada sel diploid. Okay, ini sel parent asal, diploid. Maksud diploid ialah ini dia cakap. Okay. Ni. Each of the chromosomes are present in pairs. Setiap kromosom you wujud dalam pasang. Okay. Kromosom 1 ada 2. Sepasang. Alright, so ini kita panggil dia diploid. So sebenarnya dia hanya ada 23 jenis kromosom tapi setiap jenis kromosom ada 2 salinan. So ada 46 kromosom. Bila kita hasilkan gamet, setiap kromosom ni akan terpisah. Okay, so you akan pecah kepada separuh. Jadi haploid. Daripada 2 salinan setiap kromosom, setiap gamet hanya akan ambil 1 salinan sahaja. So you dapat 23. Okay, ini. Setiap gamet hanya akan bawa salah satu daripada 2. Cuma mana yang dia ambil is random. Okay, mungkin untuk kromosom 1 dia ambil yang ni, kromosom 2 dia ambil yang ni, kromosom 3 dia ambil yang ni, kromosom 4 dia ambil yang ni. It's a matter of probability. It's random. Okay, it can be any kind of variation, any kind of combination. Okay, sebab tu kita akan belajar later dalam variation. It's very rare that 2 human being yang bukan twins untuk ada genetik yang sama sebiji. Okay, you are different from each other because of this. Okay, ada random division of genes ni. Okay, ini ialah Mendel second law. Alright, bila you ada 2 copy of
each allele of each genes, okay, each one of those akan separate independently of each other masa penghasilan gamete. Alright. Dan of this 46, dia cakap 44 are what we call autosomes. Autosomes are chromosomes yang selain sex chromosome. Okay, in human and most animal, gender dia ditentukan oleh a pair of chromosome yang kita panggil sex chromosome. Okay, kromosom 23 lah dalam human. Alright. Kromosom 23 you depending on sama ada dia ada XX atau XY, you akan jadi lelaki atau perempuan. Kromosom 1 sampai 22 ini ialah autosom. Okey. Dia bukan sama tapi jumlahnya sama dalam semua manusia. Yang ni je lah yang akan variable bila kita tengok untuk female and male. Okey. So tolong fahami bahawa ini ada beberapa benda yang you kena faham. Let's say ini ialah you punya mak. Alright. Sorry. Kenapa tak boleh nak erase? Okay. You have your mom. Okay, let's say lah ini mak. Ini dalam mak punya ovary. Okay, ini dalam ayah. Ayah. Ayah you menghasilkan sperm. Ayah pun sama. Prosesnya sama. Cuma dihasilkan sperm. Okay. Sperm pun ada 23 kromosom as well. So, nanti bila berlaku fertilization, alright, sperm akan pergi fertilize ovum. So, combine untuk dapatkan you akan jadi a whole human sama spesies macam mak you, 46 kromosom. Sama spesies macam ayah you, 46 kromosom. You diploid. Alright, ini asal usul keturunan you. Sebab tu bila kita cakap gene you, satu datang daripada mak, satu kopi datang daripada ayah. Okay, ni setiap of this, satu ialah maternal copy, satu ialah paternal copy. Maternal copy, paternal copy, maternal copy, paternal copy. Tolong faham itu. Okay, sebab all of you datang daripada satu sperm, satu ovum yang membawa 23 kromosom mak dan 23 kromosom ayah. Okay, you are the exact mixture. Okay, mixture separuh-separuh mak dan ayah you. Cuma featurenya mungkin tak adalah you separuh-separuh mak ayah you sebab ada setiap gene tadi ada alel dominan, ada alel resesif. Alright. So kalau ada certain alel dominan you dapat dari mak, you dapat alel resesif dari ayah, you akan dapat feature sama macam mak lah. Atau you dapat alel resesif dari mak, alel resesif dari ayah. So you dapat feature yang you tak nampak dalam mak, you tak nampak dalam ayah. Okay. Sebab ayah you mungkin dominan tapi heterozygote. Contohnya lah. Alright. Ayah tinggi. Tapi ayah you heterozygote sebenarnya. Mak you tinggi. Tapi mak you heterozygote sebenarnya. Dan you, ini kalau ovum mak, satu kopi yang besar, satu kopi yang dominan, satu kopi yang resesif. Sperm ayah, satu kopi dominan, satu kopi resesif. You malangnya, tak adalah malang. Tapi dapat yang ni. Dapat ovum resesif, sperm resesif. Keluarlah you pendek. Logik je. Okay. So ini di mana kita nampak the feature yang resesif sebab mak ayah dia heterozygote. Alright, tolong fahami tu. Apa yang dia cerita dekat sini, teacher sebut ni sebab inheritance, especially bila kita tengok inheritance daripada gene yang menentukan gender, sex link inheritance, you akan faham bahawa some cases sebab dia berada di kromosom X, lelaki lebih berisiko lah. So, ini dia bagi pada you the feature sahaja. Autosomes, apa function dia dan apa example dia. Okay, sex chromosome function dia akan determine gender. Dan example dia ini sahaja. Okay, lelaki akan ada Y, perempuan akan ada X. Ini gender you ditentukan oleh ayah. Sebab sperm ayah akan jadi X atau Y. Sperm mak hanya X. Mak hanya boleh, ovum mak hanya X. So kalau X ni combine dengan X ayah dan anak akan jadi perempuan. Tapi kalau X mak combine dengan Y ayah, anak akan jadi lelaki. Okay, itu the genetic behind gender. Alright, so gender of human is autosom dia banyak lah sebab autosom ada 22 pair. So banyak jenis genes yang ada di atas autosom. And kalau you tengok kat sini, you boleh faham size-nya pun nampak jelas. Okay, kromosom Y kecil.
Because of that, there are not that many genes yang ada atas kromosom Y. You tak akan belajar diseases Y-linked. Kita hanya akan belajar X-linked. Okay? Kalau kita sebut X-linked tu, X-linked genes atau X-linked diseases, itu bermaksud gene tu duduk atas kromosom X. Okay? So lelaki hanya akan ada satu kopi je lah of that gene. Perempuan akan ada 2 kopi. Gene yang ada atas setiap kromosom tak sama Yang ada atas kromosom X tak samalah dengan kromosom Y. Tapi yang ada atas kromosom 6 samalah dengan each other. Okay? Kalau satu gene, ini yang kita sebut alil. Okay? Satu alil duduk atas kromosom dari mak, satu alil duduk atas kromosom dari ayah. Okay. Boleh faham setakat tu? Itu basic yang teacher nak introduce sebelum teacher masuk kepada the actual example of diseases lah. Okay. Alright, so kalau you tengok kat sini dia sebut pada you, okay, changes in number of chromosomes. Ada situasi di mana bilangan kromosom you can change. And this happen bila during meiosis atau mitosis. Selalunya during meiosis lah. Okay, kromosom tak separate. Okay, sepatutnya satu kromosom pergi ke sini, satu kromosom ditarik ke the different end. Okay, kutub yang berlainan kan. Remember masa meiosis atau mitosis, kromosom dipisahkan dan ditarik ke kutub berlainan. So that will separate the chromosome. So setiap ovum tadi akan dapat satu copy of each chromosome. If this process doesn't occur correctly, then satu sperm atau satu ovum akan dapat dua-dua kromosom. Satu lagi tak ada kromosom. Okay, tak cukup kromosom. So you akan ada lebih, akan ada kurang. Itu yang melibatkan perubahan in number of chromosome lah. Okay, it can happen either during meiosis atau mitosis. Tapi you akan tengok what happen during meiosis lebih penting lah sebab meiosis melibatkan penghasilan gamit. Kalau mitosis tak ada masalah, you hasilkan sel biasa. Sel biasa tu kita boleh bunuh atau it can just not be used, you boleh hasilkan sel baru. Kalau you hasilkan gamit dan it happens gamit tu yang di-fertilize, then you akan ada anak yang ada masalah genetik lah. Okay? Dan this failure kita panggil dia kejadian dia non-disjunction. Non-disjunction is failure of chromosome to separate. Okay? And you can see them either in sperm atau in gamete. Okay? In sperm atau in ovum. Cuma kalau dulu you mungkin pernah dengar letak laptop atas riba untuk lelaki bahaya. Sebab panas tu laptop you boleh merosakkan kualiti. Kerosakan dalam ovum ialah biasanya umur sebab tu perempuan yang makin tua ada dia pregnant makin tua, umur dia makin atau masalah genetik. Sebab is due to non-disjunction. And the older you okay? So, dia cakap fertilization that involve the abnormal gamete will produce zygote yang kekurangan kromosom atau berlebihan kromosom. Okay, Down syndrome ialah salah satu contoh berlebihan. Okay, dia lebih kromosom. This, you akan berkenalan dengan another two diseases. Kita panggil Turner syndrome and Klinefelter syndrome. Kita akan tengok in detail. Okay, kalau you tengok dia cerita pada you. Okay, total number of chromosome you tengok ni. Karyotype ni. Gambar rajah ini kita panggil dia sebagai karyotype. Karyotype ni, kalau you pergi kepada kromosom 23, you nampak XY. So, kita tahu dia ni lelaki. Sebab tu dia cakap male. Alright. Dan ada abnormality pada kromosom 21 dia. Kromosom 21 dia ada 3 kopi. So ini ialah ini ialah individual yang lelaki dan ada Down syndrome. Okay. Turner syndrome, kalau you tengok dia punya genotype dia ialah
44 dan XO. Dia hanya ada satu kromosom X, tak ada kromosom lagi satu. Okey, X atau Y. Sebab dia hanya ada satu kromosom X, dia perempuan. Okey, dia tak ada kopi Y. So dia ialah perempuan, cuma dia tak cukup hormones lah. Okay, so this individual missing certain hormone yang melibatkan characteristics. Okay, itu Turner syndrome. Klinefelter ialah berlebihan. Okay, ini boleh jadi khunsa. Alright, mungkin genetic condition untuk dalam Islam kita panggil dia khunsa lah. Because they have extra copy of X tapi dia ada Y juga. Okay, so dia lelaki. Dia lelaki cuma they might have Klinefelter syndrome is male sebab dia ada Y. But they do have extra X chromosome, meaning that they might have extra production of some female hormone. So they might develop those female characteristics as well. Okay, so ini kita panggil dia Klinefelter syndrome dan dia berlebihan. Unfortunately, some of these cases, if I'm not mistaken, Klinefelter syndrome ialah sterile. Dia tak boleh membiak. Okay, dia tak boleh menghasilkan viable gametes. Sama macam Down syndrome tak boleh reproduce sebab dia tak boleh hasilkan viable gamet yang boleh digunakan untuk reproduction. Okay. Some condition yang melibatkan changes in chromosomal number masih membolehkan dia reproduce. I don't remember sebab your syllabus dah permudahkan dia. Okay, kalau syllabus lama, you pergi kepada buku rujukan lama, dia akan cerita lebih banyak detail of these diseases lah. Sama ada dia boleh membiak ke, tak boleh membiak ke. Okay, so if you are interested, cari tahu, Google je, simple Google akan bagi you. Because this condition, while it's not that common, tapi it's not rare lah. Okay, it's quite well known. So ini situasi di mana berlaku change in number of chromosome. Okay, bahasa sains kita panggil chromosomal mutation lah ini. Okay, you akan jumpa nanti dalam chapter chromosomal, dalam chapter 12. Okay. Ini ialah mutation ni perubahan kepada your genetic composition. Kalau perubahan tu berlaku kepada bentuk kromosom atau nombor kromosom, then kita panggil dia chromosomal mutation. Okay. So ini 3 of the diseases yang diajar pada kamu. The rest deals with change in genes. Okay, gene sequences. Ini bukan melibatkan perubahan nombor kromosom, diseases yang lain. Ini melibatkan perubahan dalam gene spesifik. Okay, so kita akan tengok a few diseases. ABO, blood groups bukan disease tapi dia inheritance yang sentiasa diajar sebab of the codominance. Okay, ni disebut pada you codominance shown by allele A dan allele B. Okay, so kita akan ajar. Kita akan tunjuk juga rhesus factor simply because of its health consequences. Okay. Dan kita akan tengok penyakit, beberapa penyakit thalassemia, X-linked inheritance tu kita akan tengok ciliary blindness dan hemophilia. Okay, so kita pergi satu-satu. This one I've touched this before, teacher dah sebut sebelum ni. Okay, blood group kita phenotype. Ini phenotype Phenotype ada 4 jenis dalam human, blood group A, blood group B, blood group AB atau blood group O. Tapi allele yang kontrol dia hanya ada 3. Okay, allele A, allele B dan allele O. Allele A and B is dominant while allele O is recessive. A and B if present together, they are said to be co-dominant. Both will express the phenotype. Okay, sebab tu wujudnya grup AB. Sebab A dan B dua-dua akan tunjuk phenotype dia. Okay, and this kita dah tahu, alright. Cara tulis dia I mentioned before. Because of the presence of co-dominant allele ni, it's very common kita tulis gene dia sebagai macam ni. Genotype dia ditulis macam ni. Okay. I tu represent gene, immunoglobulin gene. A tu represent the allele. Okay. Kalau you blood group AB, then your allele, your genotype ialah macam ni lah. Okay. You ada satu allele A, satu allele B. Kalau you blood group A, then you could be either one of this.
AA atau AO sebab O recessive. So kalau A is present dengan O, you masih dapat blood group A. Ini yang teacher cakap tak pelik pun kalau mak ayah you A atau B, you keluar O. Okay, sebab kalau mak you AO, ayah you BO, you boleh dapat O daripada each parents, you boleh jadi OO. Dapatlah you blood group O. Yang tak logik ialah salah seorang mak ayah AB, anak keluar O. Itu tak logik. Okay, you bukan anak dia lah, anak angkat lah tu. Okay, sebab kalau AB, you hanya boleh dapat either A atau B daripada mak ayah you. Salah seorang mak ayah you. You tak mungkin dapat O. Macam mana nak keluar blood group O? Okay, so ini yang dia simplify pada you. Inheritance-nya teacher dah ajar sebelum ni. Okay, dia sama je macam basic Mendel inheritance. Lukis sahaja apa yang keluar daripada parents tu, gamit apa yang keluar. Okay, sama. Cuma simbol je lah yang biasanya ditukar dan ini standard untuk blood group. Okay, kita sentiasa guna IA, IB atau IO. Ini yang dia bagi contoh pada you. Ini biasa soalan dalam exam. Dia minta you explain probability. Macam mana nak explain? Kita lukis genetic diagram lah. Okay, ini ialah genetic diagram. Dia cakap lelaki blood group A kahwin dengan perempuan blood group B. Keluar anak blood group O. Buktikan macam mana itu boleh berlaku. Ini situasi yang teacher cakap tadi. Kalau anak keluar blood group O, then mak ayah dia mesti heterozygote. Okay, sebab anaknya ialah homozygous recessive. Okay, to produce offspring yang homozygous recessive, alright, the parents must be heterozygote. The parents cannot be, even one of them tak boleh jadi homozygous dominant. Okay, dia tak boleh jadi purebred. So, ini cara you buktikan. Dan bear in mind markah dia kat sini. Kalau dia suruh you bukti, probability kan, dia suruh you explain the probability. So, in the end, kena ada tunjuk probability lah. Probability untuk dia dapat anak blood group O ialah 1 in 4. Okay. Itu probability dia atau 25%. Okay. Atau itu je cara kita tulis. Okay, or 0.25 lah. Alright. Tapi nak dapat markah soalan macam ni biasanya kalau soalan dia ialah soalan structure, dia akan jadi 4 markah. Okay, kalau soalan essay mungkin 5 atau 6 markah lah. Alright. Dan markahnya diberi kat sini. You tulis genotype yang betul. You tulis gamit yang betul. You lukis anak panah fertilization. You tulis all the possible genotype untuk anak. You tukar that possible genotype kepada all possible phenotype, then eventually you bagi the ratio atau the probability. So ada 6 markah kat situ. Okay, ini cara kita buktikan inheritance. Kalau dia suruh you explain the inheritance, explain the probability, nak buat apa? Lukis schematic diagram. Okay, kalau dia suruh you explain dihybrid inheritance, lukis Punnett square. Kita tak lukis macam ni lah. Punnett square masih perlu lukis ni sampai part ni. Okay, sampai penghasilan gamit perlu lukis dan nak crossing gametes tu transfer dia kepada Punnett square. Okay, boleh tu anak-anak? Boleh. Ini mudah je. And then rhesus factor you dah belajar some of it in form 4. Okay, rhesus factor is also another antigen. Your blood or any of your cell, di permukaan dia ada banyak protein. And those proteins kita panggil antigen lah. Okay, ada antigen A tadi, ada antigen B dan ada satu jenis antigen yang kita panggil antigen D. Antigen D ni represent rhesus dan dia hanya ada 2 variation, sama ada dia atas permukaan you atau tak ada dia. Okay, kalau ada then you ialah rhesus positif. Dia ni ialah AB. Sorry. Dia ni sebab dia ada okay. Dia ni sebab dia ada antigen A, ada antigen B dan ada antigen D, dia ialah AB positif. Okay. Kalau kita lukis macam ni, ini blood dia ialah ini, tak ada apa-apa, dia ialah O negatif. Okay. Dia tak ada sebarang antigen untuk immunoglobulin, dia blood group O, dan dia tak ada antigen untuk rhesus. So dia ialah rhesus negatif. Itu sahaja. Okay. Cuma kena fahami bahawa situasi biasa ditanya macam ni je lah. Alright. Kalau anak keluar rhesus positif, tunjukkan probability dia. Sama. Kita masih mengguna the same genetic diagram. Okay. So soalan dia bagi
follow the principle of Mendel's law. Ini inheritance untuk satu jenis. So ini ialah Mendel's first law. Cuma kita guna alil untuk research memang spesifik. Ini standard, kita guna RH. Kita tak guna satu je alfabet, kita guna dua alfabet RH. Okay, spesifik untuk research. So kalau dia suruh you lukis genetic diagram untuk inheritance of research factor, kita guna RH standard, tak boleh guna alfabet lain. Okay, RH positif atau RH negatif lah. So kalau fathernya RH positif, dan dia cakap homozygous dominant. Okay, kalau homozygous dominant maknanya dua-dua positif. Kalau heterozygous, satu positif, satu negatif. Okay, RH negatif ialah recessive. So inheritance-nya sentiasa macam ni je lah. Okay, kalau you tengok kenapa dia lukis dua. Okay, dia cakap genotype of a rhesus positive individual is either ini atau ini. So kalau dia cakap ayahnya rhesus positif kahwin dengan mak rhesus negatif, ada dua situasi lah. Either the father is homozygous dominant atau the father is heterozygous. Mak dia you tahu straight away. Kalau dia rhesus negatif, dia mesti homozygous recessive. Okay, so cari probability, inilah selalunya yang you kena congak bila soalan esei contohnya dia tanya you, soalan objektif contohnya dia tanya you ayah tu rhesus positif, mak tu rhesus negatif, keluar anak dia yang rhesus negatif. So dia tanya you apa possible genotype untuk ayah, contohnya. So kalau keluar anak yang rhesus negatif, ayah tak boleh jadi ni. Okay, ayah mesti heterozygot. Macam itulah, itu cara kita soal pelajar, pemahaman pelajar dalam exam. Selalunya untuk those kind of question memang you kena boleh congak, dan untuk mencongak biasanya teacher akan suggest pelajar guna Punnett square. Okay, lebih mudah. Alright, itu untuk research rasanya pun sama, tak ada masalah sangat sebab inheritance ni masih sama. Okay, sekarang kita masuk kepada disease. Again, disease inheritance yang ini mudah because thalassemia ni inherited tapi dia berada di atas kromosom autosom. Okay, dia duduk atas kromosom biasa, kromosom 11 atau kromosom 16. Alright, dan thalassemia is a condition where your hemoglobin is abnormal. Alright, hemoglobin yang dihasilkan cepat rosak. They actually undergo lysis and those hemoglobin cannot be used, resulting in red blood cell dia tak cukup lah. Okay, dan dia anemic. Biasanya dia akan ada severe anemia problem. Cuma tolong fahami bila dia datang condition, situation di mana heterozygotes, kita akan panggil dia sebagai carrier. Dia pembawa. Dia tak ada penyakit tu atau tak jelas penyakit tu, tapi dia ada gene yang boleh membawa penyakit. Dia ada alil sakit. Okay, so dia ialah carrier. So kalau you tengok dekat sini, okay, dia bagi gambar rajah macam ni. Let's say lah, teacher guna, okay, thalassemia T tu untuk normal, okay, T besar. T kecil untuk berpenyakit. Okay, ini alil normal yang dominan, ini alil recessive, alil berpenyakit. Okay, so kalau mak dia normal, mak dia ialah T. Right, ayah dia carrier, T besar, T kecil. Okay, ini carrier, bahasa mediknya dia ni kita panggil dia sebagai thalassemia minor. Okay, dia ada some of the symptom sebab untuk this individual, dia punya hemoglobin, red blood cell dia pun tak complete, tak sepenuhnya normal, tapi dia ada satu kopi yang menghasilkan hemoglobin normal. So dia masih boleh hidup agak okey lah. Okay, kalau most thalassemia minor yang teacher jumpa, keadaan biasa dia normal. Okay, kalau you suruh dia buat benda yang vigorous ke, tiba-tiba suruh dia lari pecut ke, dan dia akan penat lah. Sebab dia hanya ada separuh yang normal, separuh lagi tak normal dalam badan dia, red blood cell. Okay, so these are what we call carrier. Dan sebab dia duduk atas autosom, okay, semua lelaki atau perempuan boleh jadi carrier lah. Sebab tu kita sekarang galakkan thalassemia ni ada screening untuk dia, especially kalau ada sedarah keluarga. Okay, if anyone in your family ada thalassemia major, okay, thalassemia major tu bermaksud dia berpenyakit. Okay, penyakit ni. Okay, ini thalassemia major. Kalau dia berpenyakit, someone tiba-tiba muncul dalam family you, anak saudara ke, sepupu ke, ada thalassemia major, then it's
advisable untuk you pergi buat screening for your genes, okay? Untuk buat genetic screening dan cari tahu kalau you carrier. If you are a carrier, it's very advisable, almost compulsory sebelum kahwin untuk you buat screening pasangan you. Sebab banyak cases sekarang yang tak buat screening, dia carrier, husband dia carrier. Keluarlah anak yang berpenyakit. Okay, bukan nak cakap jangan kahwin, tapi at least bersedialah dengan risikonya. So kalau you tengok di sini, dia cakap ini macam mana you boleh inherit thalassemia. Okay, if a normal mother or a normal father, it can be either way. This can be interchange the gender. Okay, kahwin dengan someone that is a carrier, then anak dia boleh keluar either normal kalau dia dapat the dominant allele, atau dia boleh jadi carrier lah kalau dia dapat satu daripada recessive allele. Okay, kalau ini continue, dia ni pula pergi kahwin dengan someone yang normal, okay, someone yang homozygous dominant, then dia akan keep on passing the gene. Okay, gene berpenyakit ni kekal dalam family dia, cuma orang tak detect. Macam mana nak detect? Well, selalunya kita nampak dalam family tree tu, someone eventually kahwin dengan another carrier. Okay, then baru muncul penyakit tu. Dia tak tahu pun ada sejarah penyakit tu dalam keluarga dia. Okay, tiba-tiba muncul seorang anak ada thalassemia major, habislah. Okay, it's very common for this kind of diseases. Alright, sebab tu Islam even dalam genetik pun melarang inbreeding, kita panggil. Okay, inbreeding ini ialah kahwin family, kahwin dengan cousin. Sebab ini. Okay, kalau dia ada yang heterozygotes dalam family dia, okay, chances are a lot of people dalam family dia sebenarnya ialah carrier. So kalau dia kahwin sesama carrier, then chance untuk keluar yang berpenyakit ni bahaya. Okay, tinggilah. Sebab tu Islam pun tak menggalakkan untuk you kahwin dalam keluarga terdekat. Right? Kahwin luar daripada keturunan ni. Okay, so ini ditunjuk pada you the inheritance of thalassemia. Dia sebut thalassemia sebab the disease is becoming quite major sekarang di Malaysia. Makin ramai orang yang ada penyakit thalassemia. Yang I know pun, I do know a few people yang they are thalassemia minor, tapi they found out that they are thalassemia minor sebab ada someone yang carrier kahwin dua anak ini. Okay, once keluar anak ini, the whole family dinasihatkan untuk buat screening lah. Dan that friend of mine tu, memang dia screening, dia ialah carrier. Okay, dia thalassemia minor. Sebelum dia kahwin, dia memang letak syarat pada husband dia lah, okay, bakal husband dia masa tu, buat screening thalassemia. Kalau husband dia carrier, dia tak nak kahwin. Itu yang berlaku lah. Luckily, alhamdulillah husband dia bukan carrier. Okay, because for your information, thalassemia ni, major ni, this individual dia punya life quality dia memang sangat compromise lah. Okay, they are severely anemic. This individual akan require blood transfusion almost every week. Okay, setiap minggu kena pergi hospital ambil darah. Sebab they just cannot produce the correct hemoglobin. A way of treatment ialah boleh buat kalau boleh sembuh, boleh rawat kalau boleh buat bone marrow transplant lah. Okay, transplant sumsum. Sebab the abnormal blood cell ni is produced dalam the bone marrow. So kalau kita kepada yang normal, then insyaAllah boleh bantu untuk improve dia punya life expectancy lah. Okay, cuma nak jumpa bone marrow donor yang sesuai tu masalah jugalah. Okay, in the case of my friend tu, dia 2 orang daripada 4 orang anak dia thalassemia major, anak sulung dia keluar thalassemia major. Bila anak kedua dia lahir, dia test for the second anak tu, anak dia yang kedua sihat. Okay, dia test bone marrow tu sesuai ke tak untuk anak kedua, anak pertama tak sesuai. Anak ketiga keluar thalassemia major sesuai dengan anak kedua. So anak ketiga dapat match bone marrow transplant. Unfortunately anak pertama tak dapat, and last I heard that I passed away. Okay, because
Untuk thalassemia major, memang life expectancy pendek lah. Okay, it's very hard for them to survive. Ni, kalau you tengok, dia akan ada sangat banyak masalah dan life expectancy dia selalunya sampai teenager je lah. Okay, jarang dia boleh grow sampai adulthood. Dan ini you tengok launch in 2016. Okay, dilancarkan untuk screening. Ini ialah screening yang optional lah, tak wajib. I think dia wajibkan antara carrier sahaja. Okay, you buat kan? Buat ke tak? Screening hari tu? Tak sempat pun. Tak sempat buat. Tak sempat. Oh, tak sempat buat. Damn. Okay. Curse the pandemic. Nak buat macam mana kan? Tapi inilah biasanya dia akan buat di sekolah supaya kita boleh detect awal. Don't worry, kalau you ada any history dalam family, boleh nanti pergi minta buat lah. Okay, kalau ada history dalam family, dia akan buat screening for free, I think. Kalau tak ada history, tak ada reason untuk doktor buat screening untuk you, you mungkin kena bayar. Unfortunately, genetic screening agak mahal. It will cost you a few hundred lah, if not thousand. Okay. So, ini disebut di sini, dia sebut dalam syllabus you sebab the case is quite common. Okay, di Malaysia, cases of thalassemia minor and major is quite common. Alright, itu untuk satu penyakit. Seterusnya, okay, ini yang teacher discuss tadi, sex determination, macam mana anak dilahirkan, gender anak ditentukan, gender anak ditentukan oleh si ayah, okay. Kalau anak dapat sperm yang membawa kromosom Y, dan anak akan jadi lelaki. Kalau anak dapat sperm yang membawa kromosom X, dan anak akan dapat anak akan jadi perempuan. Sebab mak hanya boleh bagi X no matter what. Dalam apa-apa situation, mak hanya bagi X. Okay, sama ada anak XX atau XY ditentukan oleh si ayah. Okay, ini situasinya lah. Ini gender determination. I think it's quite common in all mammal, tapi gender determinationnya banyaknya dalam mammal sama macam ni. Okay, XY macam ni lah. In some species, the gender can be determined. Kalau you baca, if I'm not mistaken, ular atau alligators, I think gender anak dia boleh ditentukan oleh suhu. Okay, itu a different kind of inheritance, kita tak ajar lah. Alright, ini untuk gender, again tak ada masalah. Okay, sebabnya dia benda yang basic saja. Oocyte ni, secondary oocyte ni ialah ovum lah. Nama pasalnya ialah ovum. Okay, untuk male dia ialah sperm. Alright, seterusnya kita nak pergi kepada yang lebih kompleks sikit. Okay, which is sex link. Dia kompleks sebab kromosom ni, allele tu duduk atas kromosom X atau kromosom Y. Okay, ada dua disease yang common, color blindness dan hemophilia. Selalu kalau teacher ajar topik ni, teacher akan tanyalah, dalam kelas teacher ada tak budak yang color blind? Biasanya budak lelaki lah. Budak perempuan jarang gila nak jumpa yang color blind. Kalau budak perempuan tu color blind, itu bermaksud mak dan ayah dia dua-dua color blind as well. Okay, hemophilia pun sama. Hemophilia is quite uncommon. Okay, jarang teacher jumpa. Teacher pernah jumpa seorang je kot. Kita akan tengok the disease. Dia sebut ni the genes, okay, for color blindness and hemophilia are located on chromosome X. Dia duduk di atas kromosom X. Dia tak ada dalam kromosom Y. Okay, so dia cakap kat sini, Y chromosome is shorter than X chromosome and does not contain as many alleles as X chromosome. Dan alel yang ada di atas kromosom Y tak sama macam kromosom X sebab tu lelaki dan perempuan tak sama. Okay, so kalau you tengok dekat sini, apa yang biasa kita buat when it comes to sex-linked inheritance, kita tulis dia punya gene dia, X dan Y tu. Okay, macam immunoglobulin tadilah. Okay, IA atau IB. Ini sebab dia codominant. In this case, bukan sebab codominant, ini untuk indicate dia ialah X-linked. Okay, bermaksud alel tu hanya ada di atas X kromosom sahaja. Ini cara kita tulis dia. Okay, ini dia cakap color blindness. Untuk normal, ability to see colours, dia ialah condition yang dominant. Okay, untuk color blindness ni dia datang dalam banyak variation. You either cannot see one of the three colours tu, sama ada you color blind hijau, color blind biru dan atau color blind merah, atau
atau you colorblind 2 combination atau you colorblind ketiga-tiga. Could be lah, boleh jadi colorblind ketiga-tiga, so apa yang you nampak hitam putih lah. Tapi very rare. Okay. So, untuk orang yang colorblind, dia mesti ada, kalau lelaki dia mesti ada kalau perempuan dia mesti ada dua-dua kopi resesif. Kalau lelaki satu kopi je resesif, dia dah dapat penyakit sebab lelaki hanya ada satu kopi X. Okay. Y ni tak membantu untuk lindungi dia. Okay. So, untuk sex linked, penyakit tu tak ada carrier lelaki. Okay. Tak wujud carrier lelaki. Dia hanya ada carrier dia perempuan. Lelaki sama ada you normal atau you terus berpenyakit. Okay. Because of this. Okay. Lelaki tak cukup X. Tak cukup X. Dia tak ada X, dia ada Y. Satu X. Perempuan ada 2X. So kalau you tengok inheritance macam ni lah. Father dia normal. Okay. Mak dia normal. Tapi mak dia carrier. Happen to be a carrier. Anak. Kalau dapat. Okay. Yang normal dari mak, anak dia selamat. Okay. Dapat X normal dari mak. Kalau lelaki pun dia masih normal ni. Okay. Cuma kalau anak dapat X yang abnormal daripada mak dia dan dia dapat Y daripada ayah. Keluarlah anak lelaki yang berpenyakit. Anak perempuan dia terlindung sebab walaupun dia dapat yang abnormal dari mak, dia masih abnormal. Okay. Sebab tu teacher cakap kalau perempuan nak jadi colorblind, ayah dia mesti colorblind. Okay. Dan mak dia mesti either carrier atau colorblind. Kalau mak dia macam ni, then dia bagi yang ni kepada anak perempuan dia, ayah dia bagi yang ni kepada anak perempuan dia. Keluarlah anak dia yang colorblind. Okay. Otherwise, memang dia chance dia untuk jadi colorblind sangat rendah. Especially kalau ayah dia normal. Kalau ayah dia sihat walafiat, tak ada masalah color blindness, anak perempuan tak akan ada chance untuk jadi color blind. Okay. So boleh tengok inheritance dia, teacher highlight ini semata-mata untuk tunjuk pada you cara tulis. Ini cara kita tulis dia. X alil apa, X alil apa, Y. Okay, Y tak ada alil lah atas dia. Alright, it doesn't carry the same alil. Boleh faham? Boleh. Cuba tengok gambar rajah tu dalam buku teks you tu. Nombor berapa you nampak tu? 36. Untuk orang yang tak color blind, dia akan nampak nombor 36. Orang yang color blind, dia akan nampak nombor lain. Ini test common dibuat untuk you ambil driving license. Itu soalan, ini soalan pertama yang akan keluar. Tulis nombor berapa yang you nampak. Okay, salah je kat situ terus fail. You tak akan boleh pass the test. Okay, kita bagi rasanya driving license untuk orang yang colorblind tapi dia kena ambil test magic. Dia tak boleh ambil test berkomputer. If I'm not mistaken lah. Okay. Warna lain dan hijau tu ditukar ke different colours. Dia akan nampak muka warna coklat. Macam tu lah. Google how colorblind see colours. Google lah. Boleh tengok. Okay, if you are curious. Teacher juga affect life that much lah. Cuma baju dia biasanya dia akan code lah. Bila dia beli tu dia tanya siap-siap itu warna apa. Okay. Otherwise you akan nampak warna baju dia macam mismatching gila. And problem utama yang teacher pernah nampak ialah one of my classmate masa buat A-level dulu. Dia colorblind. So dia ada problem bila kita buat reaction chemistry yang melibatkan perubahan warna. So itu bila exam dia perlukan ada seorang cikgu duduk dengan dia dan cikgu tu akan bagi tahu warna apa yang tengah berlaku sekarang. Itu cara dia lah. Okay. Tapi otherwise dia tak akan mengganggu sangatlah kehidupan dia. So kita tak ada spesifik wajib kena buat test color blindness ke atau kalau you color blind dia takut nak kahwin ke. Tak bimbang. It very rarely mengganggu kehidupan pelajar, kehidupan manusia lah. Okay. Okay, bioexploration teacher tak nak cerita. Alright, ini yang lebih serius.
Okay, hemofilia ni penyakit yang lebih serius because dia involve abnormal blood clotting. Okay, darah dia tak boleh nak clot properly. So, luka kecil je boleh membahayakan dia sebab dia boleh mati from excessive bleeding. Okay, dan bukan saja luar, internal pun boleh berlaku. Internal bleeding. Okay, suddenly ada bleeding sebab darah dia simply tu, bahasa pasarnya cair gila lah. And it is due to their inability to produce one type of clotting factor. Dia tak dapatkan satu jenis je, tak dapat hasilkan satu jenis je. Clotting factor ada banyak gila, tapi this individual tak boleh buat satu jenis sahaja. That in turn resulting in abnormal clotting. Okay, dia punya platelet dia tak boleh nak clot normally. Dan again, this is sex-linked. Okay, X-linked. Dia berada di atas kromosom X. So again, chance untuk lelaki dapat penyakit ni lebih tinggi sebab perempuan biasanya dia akan jadi carrier. Okay? Sebab, fikir logik, kalau teacher jumpa teacher perempuan, teacher obviously tak ada penyakit hemofilia, teacher sihat je. Okay? Dan teacher jumpa lelaki, teacher jatuh cinta dengan lelaki yang hemofilik. Okay? Lelaki tu ada hemofilia. Obviously teacher akan buat screening. Sebab kalau teacher carrier, then anak lelaki teacher habislah dia. Okay? So, biasanya sangat jarang lah untuk perempuan dapat. Untuk perempuan jadi hemofilik, okay? Ayah dia mesti hemofilik, mak dia mesti at least carrier. Okay? Kalau dulu mungkinlah sebab kita tak ada genetic screening. Sekarang kita ada dan kita boleh request. Alright, so kalau you tengok sama, probability untuk inheritance dia, bear in mind, bila kita bercakap pasal anything that is sex-linked, phenotype dia mesti sentiasa disebut gender. Okay? This makes a lot of difference. Kalau penyakit tu sex-linked, mesti sebut phenotype dia gender apa. Tak boleh cakap dia ni normal atau berpenyakit je. Okay? Dia perempuan ke lelaki? Tengoklah. Dia punya genotype. XX perempuan, dia XY lelaki. Okay? And lelaki hanya ada dua option. Either you are completely normal atau you are hemophilic altogether. Okay? Boleh faham? Boleh. Ada soalan? Sudah dia tanya. Nak jadi normal? Kejap dia mesej dekat Telegram ni. Teacher nak baca. Kalau thalassemia minor nak jadi normal pun kena dapat tulang sumsum juga ke? Okay. Thalassemia minor unless keadaan dia severely membahayakan dia lah. Okay. Kalau dia boleh hidup normal tanpa perlukan blood transfusion, normally there is no need for transplant. But yes, to fix the condition, you can do bone marrow transplant. Itu pun macam mana nak cakap, if you follow the news, okay, masa teacher kecil dulu, ada satu case di mana budak tu dia lahir dengan liver yang bermasalah. Someone else yang bukan family dia pun someone, dan budak ni survive lah. But terbaru beberapa bulan lepas keluar news budak tu dah meninggal dah pun. Okay, dia membesar sampai umur 20-an, but liver dia unfortunately eventually fail juga. Okay, so it's almost the same dengan any case of transplant. Selalunya lah dia tak boleh nak fix the condition altogether unless you memang masukkan the whole new organ. Sebab untuk bone marrow dia bukan tukar the whole bone. Dia ambil some of the marrow dan masukkan dalam marrow asal. Okay, so it help improve the life expectancy, tapi it's not a definite cure lah. Itu maksudnya. So selalunya doktor tak akan suggest sebab ada risiko lain. Kalau you buat transplant, orang yang menderma tu pun boleh dirisikokan juga. So tengok keadaan. Okay. Selalunya I have never heard of treatments untuk thalassemia minor unless dia severe. Tapi kalau dia severe, dia mungkin bukan thalassemia minor lah tu, thalassemia major. Okay? Ada soalan lagi? Kalau yang post dekat sini ni teacher tak nampak sebab teacher tengah buka ni kan. Ada yang bertanya ke? Ada yang bertanya. Chat. Apa yang dia chat ni? Memang tak adalah yang YY. YY tak ada, tak mungkin sebab sperm kalau nak hasilkan YY dia kena sperm dengan sperm. Okay, mana boleh sperm fertilize sperm.
Okay, there could be YO, boleh jadi. Okay, YO possible. YO ni bermaksud sperm fertilize ovum yang tak ada sex chromosome. Okay, tapi YO tak viable. Fetus, kalau sperm carrying Y, fertilize ovum yang kosong, tak ada X, then fetus tu tak boleh develop pun. Okay, itu I don't know apa yang determine, tapi chances are sebab X carry too much too much genes atas dia, lack of that many genes tak menyebabkan baby tu tak boleh develop properly. So chances are dia akan terus miscarriage awal-awal lagi. Okay, ada banyak condition yang different combination of genes yang melibatkan especially sex chromosome tu lah. Tapi in a lot of cases, fetus tu itself tak viable. Yang dia bagi pada itu yang commonly survive fetus lahir ke dunia lah. Tapi some of them tak boleh nak reproduce pun. Okay. Most cases kalau berlebihan kromosom atau kekurangan kromosom, you akan nampak memang definitely dia akan ada health condition. Okay. Lagi soalan? Tak ada dah ni. Ada soalan before I move on? Tak ada. Okay, so kita sambung. Okay, dia tambah lagi kat bawah ni ability to roll tongue and types of earlobe. Ini kita akan sambung tengok dalam variation. Okay, ini ialah karakteristik yang inherited lah. Okay, ini ditentukan oleh gene you. Ada banyak sebenarnya karakteristik you yang inherited, dan tolong fahami bahawa genetik ni complicated. Okay, yang diajar kepada you hanya yang follow Mendel's law of inheritance. Okay, tapi Mendel's law of inheritance ialah genetik yang the simplest one, yang paling straightforward. Banyak lagi karakteristik you dalam genetik ni yang not as straightforward as that. Contohnya macam your eye color. Eye color ditentukan oleh combination of several different genes. Bukan satu gene je yang bagi warna mata hitam. So dia tak follow Mendel's law of inheritance. Ada certain traits dalam you yang inherited together. Okay. Kalau you ada gene ni, you akan ada definitely another gene. Macam tu. Okay. Contohnya kalau you rambut kerinting, mata you mesti warna hitam. Macam tu lah contoh. That's not the a correct example, tapi there are cases macam tu dalam genetik. So kalau you curious tentang a lot of different characteristics, expect that there could be a more complex answer to the traits yang you observe tu lah. Okay, as far as we know, ada a few yang ni dia tunjuk ni, ini trait yang straightforward. Okay, you sama ada boleh buat atau tak boleh buat. You ada trait tu atau you tak ada trait tu, dan dia dikawal oleh a single gene. Alright, ability to roll tongue, sama ada you boleh roll atau tak boleh roll. Okay, type of earlobe ni sama ada earlobe you ada cuping atau melekat. Macam tu. Okay, dan dia ada ni lah, free earlobe. Ini free earlobe is a dominant trait. Ini attached earlobe, ini ialah recessive trait. Okay, ability to roll tongue, boleh roll ni dominant. Okay, tak boleh roll ni recessive. Kalau you tak boleh roll, itu bermaksud kalau mak ayah you boleh roll dua-dua, itu bermaksud mak ayah you heterozygote lah. Okay, alright, ni family pedigree. Okay, because dalam human kita tak boleh study genetik macam kita study, macam Mendel study pokok kacang. Okay, you cannot study the genetics of inheritance in human like how you observe in plants, simply because we don't reproduce as much as plants and our growth lifespan kita panjang. Okay, daripada kecil you lahir nak dapat ke umur boleh membiak tu bertahun-tahun. Dan kalau membiak tak adalah sekali beranak, kau beranak 10 orang, you beranak seorang atau dua je. So apa yang kita buat ialah kita study ini, family pedigree, family tree lah sebenarnya. Kita belajar inheritance dalam human melalui susu galur keluarga. Okay, so in the genetic world there are a few families yang sangat-sangat precious kepada genetic study, because we see a lot of dynamics dalam dia punya family. Cuma limitationnya ialah you kena clear siapa dalam family pedigree you lah. Sebab selalunya kalau kita tanya you sekarang pun, you mungkin kenal sampai setakat moyang you mungkin, nenek moyang mungkin lah. Lepas tu atas pada moyang tu you tak kenal dah. So this kind of study require extensive research and selalunya dia melibatkan interviews yang banyak gila orang. Okay, ni family pedigree is a flow chart through a few generations. Untuk valid dia mesti beberapa generation lah. Okay,
to show ancestral relationship and inheritance. Ini cara kita tengok kalau certain penyakit tu ada genetic composition tu ke tak. Penyakit tu dikawal oleh genetik ke tak. Kalau you follow family pedigree dia, okay, after a few generation you nampak, oh muncul penyakit tu, tapi lepas generation lepas tu tak ada dah penyakit tu. Chances are itu bukan penyakit genetik lah. Tapi kalau ada penyakit tu and then dia persist, muncul lagi dalam next generation, muncul lagi dalam next generation. Chances are penyakit tu ada genetic composition to it. Okay, dia adalah penyakit keturunan. Alright. Macam contoh diabetes ke. Diabetes kita tak ada full study of it yang menunjukkan memang dia purely genetic. Okay, sebab diabetes tu penyakit yang combination of both genetic and environment. Okay, kalau macam hemophilia kita tahu dia strictly genetic. Okay, you letaklah dia dalam environment macam mana pun penyakit dia tak sembuh. Macam itulah. Okay, dia tetap dapat penyakit tu dan dia tetap pass kepada next generation. Sekarang ni it's a lot easier to study lah sebab kita boleh study genetic analysis. Kita boleh simply buat genetic analysis je dan you nampak kat mana genetik dia yang bermasalah tu. Okay. So family pedigree, while it is very important, it's not as much lah these days. Sebab it's being replaced by genetic study. Okay, ni dia cakap normally dominant gene appears in every generation, whereas recessive gene is probably hidden in certain generations. Sebab tu Islam tak bagi kahwin sama keturunan. Okay, kita nak elak ini, kahwin sesama carrier. Alright. Okay, that's the end of this chapter. Kalau you tengok soalan, soalan dia basic je ni. Soalan formative practice dia basic. Ini common. Number 2, a woman who is heterozygous for hemophilia married a normal man. Apa chance dia untuk dapat hemophilic son? Okay. Chance dia untuk dapat hemophilic son ialah 100%. Ini kalau you boleh, ni apa tu boleh congak. Perempuan, 100%, 50%. Okay. Dalam perempuan yang heterozygous. Heterozygous untuk hemophilia ialah ini. Okay. Husband dia normal untuk hemophilia. Okay, kan? Normal man. So anak dia chance untuk jadi hemophilic sama ada dia dapat kromosom ni atau kromosom ni, berapa chance dia? 50% sahaja. Okay. Kalau dia dapat kromosom ni dan ini, anak dia normal. Dia dapat kromosom ni dan ini, anak dia hemophilic. Okay. So dia 50%. 50 ke? Male lah. Sebab dia tanya son. Okay. Untuk male, kembali kepada ni tadi, tolong fahami sebab dia tanya son, dia tak tanya anak secara general, dia tanya son. So, dia ialah 1 in 2. Separuh daripada probability untuk dapat anak lelaki. Okay. Kalau ditanya dalam anak dia, tak kisah. Dia it will be 1 in 4. Okay. Untuk perempuan jadi hemophilic, 0. Dia tak ada chance untuk anak perempuan dia jadi hemophilic. Kosong terus. Okay. Boleh? Ini common soalan. Dia tanya macam ni je lah. Kalau dia tanya what are the chance, ini biasanya 1 markah saja. You bagi dia probability. Kalau dia cakap proof, then you kena lukis genetic diagram tadi. Ini a man homozygous married a woman heterozygous. What is the implication? Allah, soalan dia. Implication of their mating ni simply dia tanya apa probability anak dia jadilah. Apa phenotypes untuk anak dia. So lukis je lah genetic diagram, then tulis sampai phenotype anak, tulis probability. Okay. Anak dia boleh keluar macam mana. Boleh Wujud lagi dok dengan teacher ni? Ada. Boleh. Soalan lain macam tak ada dah. Sebab soalan lain macam, ini teacher dah suruh you try buat hari tu kan? Ini pun sama. Ini basic saja. Ini common. Ini soalan bentuk soalan structure biasa untuk genetik. Okay. Untuk genetik kalau soalan structure biasanya macam ni lah. Boleh tengok dan cuba jawab. Okay. Again, ini pun soalan biasa. Cuma bila dia tanya what is the probability ni, biasanya dia akan follow dengan ni. Explain your answer using schematic diagram. So ini boleh jadi soalan essay 10 markah. Okay, 10 markahnya tu ialah 5 markah duduk sini, 5 markah duduk sini. Kena lukis lah genetic diagram tu. Okay. Okay, number 3 pun tak penting. Okay, boleh tengok answer scheme. Teacher tak nak spend masa discuss too much on soalan kebat. Alright. Okay, kita dah tak ada masa sangat sebenarnya sebab kelas kita habis pukul 12.30 kan?
Alright, teacher, tapi teacher still nak masuk juga variation. Boleh ke? Boleh. Okay, kalau you tengok, quickly kita go through variation. Okay, variation ni is differences. Okay, differences in characteristics. Biasanya kita refer kepada perbezaan dalam phenotype. Alright, characteristics ni. Okay, dan perbezaan dalam phenotype secara general. Kenapa you, contohnya kenapa kulit you gelap? Okay, generally we can determine dia ada genetic factor to it atau ada environmental factor to it atau both. Okay, selalunya kita akan differentiate the types of variation depending on which factor yang mempengaruhi dia. Okay, so ini dicerita pada you kenapa variation tu penting. Ini contoh yang sangat popular dalam kupu-kupu ni. Okay, kupu-kupu ni dulu biasanya dalam kehidupan biasa sebelum dicerita pada you Industrial Revolution ni. Kupu-kupu biasa warna tapi over generation akan ada mutation yang keluar tiba-tiba keluar warna hitam. Ini macam contoh albino lah. Okay, biasa dia nampak kulit biasa tiba-tiba keluar albino. Contoh macam tu. Okay, dan dia environment prefer putih sebab dulu pokok di kawasan UK ni dia dipenuhi dengan lichens. Permukaan pokok tu di cover dengan lichens dan lichens ni warnanya putih. So bila kupu-kupu tu duduk melekat pada batang pokok, dia terlindung. Dia dapat camouflage di sebalik lichens tu. So dia punya predator dia tak nampak dia. So warna putih tu jadi preferable untuk dia. Sebab organism yang warnanya hitam bila duduk dekat pokok mudah nampak predator, dia kena makan. So dia tak dapat membesar untuk membiak. Over time you nampak jumlah warna putih lebih banyak berbanding warna hitam lah. Ini kita panggil natural selection. Nature pilih dia sebab dia lebih bukanlah berguna, lebih kuat untuk survive dalam environment dia. Okay, but then something happen to the environment, ada berlaku pollution. Bila kawasan tu polluted, lichens ni dia tak suka udara yang tercemar. So dia tak akan grow di kawasan yang airnya polluted. So batang pokok di kawasan yang polluted ni is no longer white. Batang pokoknya hitam sebab di cover oleh asap kilang. So sekarang bila batang pokoknya hitam, yang putih ni tak mampu nak survive. Yang hitam ni pula survive sebab dia boleh bersembunyi. Okay, so predator nampak dia ni, tak nampak dia ni. So itu kepentingan variation. You nampak even in the same environment, bukan same environment, di tempat yang negeri sama atau negara sama, you give two different environment, then you nampak perbezaan ketara. We see that kalau in human dia ambil masa lah, but kita nampak kalau orang yang duduk di tempat sejuk dan kulitnya cerah. Sebab dia tak perlu menghasilkan melanin yang banyak to protect them against the UV. Okay, di Malaysia cahaya matahari terik. So memang lebih berguna you hasilkan melanin yang banyak. Melanin tu bagi warna kulit you coklat ni. So orang yang kulit coklat tu lebih terlindung daripada UV radiation. So kurang risiko dia dapat skin cancer. So lamalah dia boleh survive. Itu je sebenarnya the rule behind natural selection. Okay. So ini yang dia cerita pada you, penting ada variation supaya kalau datang satu penyakit taklah semua orang mati. Okay, sebab ada variable traits and phenotypes, some will be able to survive. Dia bantu spesies tu untuk survive secara general. Okay, so kalau you tengok dia cerita necessity enables natural environment to continue selecting beneficial characteristics and remove non-suitable one. Ini natural selection. Dan natural selection dia bergantung kepada satu rule which is survival of the fetus. Okay, survival of the fetus. Okay, yang paling kuat akan survive. Supaya spesies tu secara general over time jadi makin kuat. Alright, ni dia pastikan survival of the species when environment change. Bila ada perubahan dalam environment dia tak adalah semua orang mati. Sebab semua orang berbeza. Macam sekarang lah. Okay, bila datang COVID, orang tua mudah kena complication yang teruk as opposed to orang muda. So kalau ada orang mati pun tak adalah semua spesies manusia mati. Macam itulah. Example yang jahat tapi ya, macam itulah lebih kurang. Okay. And allows crossbreeding among species. Ini yang kita nak. Sebab tu kita buat sexual reproduction dan Islam galakkan jangan kahwin dalam
keturunan yang sama, rentas keturunan sebab kita nak hasilkan variation. Okey. Seterusnya, tengok Charles Darwin, ini sebenarnya yang Darwin bagi tahu, teori Darwin bukan datang dari monyet. Okey. Teori dia yang lebih berguna untuk genetik ialah bukan yang strongest atau the most intelligent, tapi yang mampu nak adapt kepada perubahan. Ini sama lah macam manusia. Kau kuat ke, kau pandai ke, tapi kalau tak boleh survive dalam environment yang berubah, then you probably akan mati juga eventually. Okay. So ini yang Darwin point. Okay, kalau you tengok types of variation ada dua. Nama dia continuous dan discontinuous variation. Okay. Teacher bagi secara general sebab you boleh baca. Continuous variation ni ialah variation yang you tak nampak jelas kategori kumpulan dia. Okay. Ketinggian you nampak dia tak adalah. Dia tak ada dua kategori. Dia tak adalah tinggi atau rendah je. Dia mungkin tengah-tengah. Ada orang yang 170 dikesider tinggi, ada orang yang 160 dikesider rendah, tapi ada yang tengah-tengah dia tu. 165, 163, 161. So, ini yang dia cakap. Okay. Characteristics is not distinct. Karakteristik dia tak jelas perbezaan antara karakter dia dan bila you plot graph, kalau contohnya teacher cakap teacher nak study the height of students form 5 di sekolah Emerson Kota Putra. Kumpul semua ketinggian you, teacher dapat curve. Okay, graph normal. Sebab distributionnya akan ada yang normal kat tengah-tengah dan ada outliers kat tepi. Okay, you ada yang range normal. Kebanyakan pelajar tingginya range antara 150 hingga 170. Tapi ada yang lebih tinggi atau kurang tinggi. Ada yang tingginya 130 je. Ada yang tingginya 180 sampai. Macam itulah. So, tapi ini tak common. Ini pun tak common. You akan dapat normal curve. Okay. Changesnya gradual. Alright, sikit-sikit dia naik dan dia tak ada spesifik. Dia ada range sahaja. Teacher tak plot graph 171.1, 171.2. Teacher akan letak range. Okay. Itu continuous. Dia bersambung. Data dia tu. Okay. Dan dia ialah kuantitatif. Kuantitatif ni bermaksud you boleh quantify, quantity. Boleh bagi nombor pada dia. Okay. Ni kalau you tengok body weight. Ada nombor kan? Ada range dia. As opposed to, kalau kita compare discontinuous variation, dia karakteristik dia distinct. Okay, dan karakteristik dia selalunya kita panggil kualitatif. Boleh ke tak boleh? Ada ke tak ada? Macam tu je. Ni ability to roll tongue. Boleh roll ke tak boleh? Itu je pilihan yang ada. Sama ada kau boleh buat atau kau tak boleh buat. Okay. Warna mata. Warna mata kau tak adalah antara. Mata saya antara hitam dengan hijau. Dia tak ada. You nampak hitam ke, coklat ke, hijau ke, biru ke. Macam tu sahaja. Okay. And fingerprint pattern you. Fingerprint pattern you ada ini je. Ini je pilihan fingerprint pattern you. Kau tengoklah. Kau sama ada loop ke, arch ke, wall ke. Cuma susunan dia tu akan berbeza. Susunan garis-garis dia tu berbeza dalam setiap manusia. Tapi pattern dia boleh sama. Okay. Dia banyak jenis yang ni. Sama ada you tadi macam telinga you tadi free atau attached earlobes. Macam tu. Okay. Blood group you sama ada blood group A atau blood group B atau AB. You tak ada tengah-tengah. Saya tengah-tengah antara B dengan AB. Teacher tak ada. Okay. Tak wujud. So ini kita panggil discontinuous. Okay. Dan discontinuous ni dia sebut pada you. Boleh baca kat sini. Teacher nak balikkan benda ni pun susah. Discontinuous satu yang you have to understand is that dia cakap not influenced by environmental factor. Tak dipengaruhi oleh persekitaran langsung. Okay. Kalau teacher tak boleh roll tongue, duduk kat Malaysia tak boleh roll tongue. Kau pergi duduk Antartika pun tak boleh roll tongue juga. Dia tak akan ubah benda tu. As opposed to let's say tadi warna kulit contohnya. Teacher duduk kat Malaysia hitam legam sebab panas. Pergilah UK sekejap, duduk kat UK sampai 10 tahun, balik cerahlah sikit. Tapi tak ada lah putih, melepak. Faham tak? Itu maksudnya influenced by environmental factor or not. Discontinuous variation, sepenuhnya yang menentukan dia ialah genetik sahaja. You dapat ciri tu from your genes sahaja. Tak dipengaruhi oleh environment. As opposed to continuous variation, it is influenced by environmental factor. Dia boleh ditentukan oleh gene tapi dipengaruhi oleh environmental factor. Nak tinggi, teacher perlulah gene tinggi tu.
Tapi kalau ada jin tinggi pun makan kalsium tak cukup, masih lagi tak akan tinggi. Macam itulah. Tapi orang yang tak ada jin tinggi tak boleh jadi tinggi. Faham tak? So continuous variation ni sebab tu disebut influence, bukan determine. It is determined by gene but influenced by environmental factor. This continuous variation, it is determined by gene alone. Okay? So you boleh tengok dia bagi comparison pada you. Tak adalah. Okay, tak ada yang teacher nak sebut. Continuous variation, teacher sebut tadi, biasanya dikontrol by many genes. Dia bukan ada satu spesifik gene sahaja. Dia ada beberapa genes yang membawa kepada karakter yang tu. As opposed to discontinuous variation, biasanya dia ada jelas gene mana yang kawal dia. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Unfortunately tak ada masa teacher nak masuk sampai ke belakang-belakang. Alright, so teacher sempat habiskan di sini sahaja. Causes of variation, teacher tak boleh nak go through quickly lah sebab dia topik yang panjang. And unfortunately untuk minggu depan, teacher tak boleh masuk sebab kelas kamu hari Jumaat. Teacher ada kursus. Kalau kursus tu rasanya tak habis lagi by Jumaat tu. So teacher mungkin akan serahkan pada Cikgu Khairi dan Cikgu Nik Zubaidah. Diorang akan ambil kelas masing-masing dan satu kelas teacher tu akan diberi kepada sama ada Cikgu Khairi atau Cikgu Nik Zubaidah lah. Okay? Atau kelas teacher tu teacher akan bagi latihan sahaja. Tapi teacher akan bagi tahu Cikgu Khairi dan Cikgu Nik Zubaidah untuk tak payah ajar yang ni lah sebab teacher akan sambung kemudian. Kita cari masa di mana yang kita boleh sambung. Okay. Dan teacher akan minta dia mungkin ajar. Tapi chapter 13 ni pun rasanya dia orang nak suruh teacher ajar. Teacher akan minta dia mungkin ajar chapter form 4 lah yang belum di cover. Okay. Boleh? Boleh. Follow teacher lagi ke tak tahu tu. Tak tahulah berapa orang yang wujud lagi ni. Follow. Okay. Ada soalan before we end the lesson? Tak ada. Teacher nak kejap download attendance list dulu. Alright. Kalau tak ada soalan, I think I should end here. Kejap kenapa attendance list teacher tak download? Alright. Stop sharing. Okay. Why is it not downloading? Okay. So kalau tak ada soalan, okay, that's all for today. Teacher minta maaf kalau teacher pergi laju sangat, okay. But insyaAllah looking at how things are, sebab exam you akan bulan 3 nanti, insyaAllah kita akan ada cukup masa untuk buat revision lah. Syllabus dah habis, kita akan fokus kepada soalan. So insyaAllah masa tu kalaupun ada part of the syllabus yang you tak faham, you mungkin akan lebih faham bila you dah tengok dalam bentuk soalan lah. So teacher minta sekarang, apa yang you boleh buat ialah you can, kalau you malas nak baca, malas nak study sendiri dan tak ada kawan nak tolong ajar you, go online, pergi YouTube, cari ramai cikgu-cikgu bio yang hebat-hebat sharing di YouTube. Okay, carilah biology form 5 KSSM. Akan ramai cikgu-cikgu yang mengajar online. Okay, so carilah mana-mana yang sesuai untuk pemahaman you. So teacher minta tolong berusaha. Tapi kalau rasa overwhelmed, bagi tahu kita supaya kita boleh bantu. Okay? Alright. Itu sahaja dan untuk hari ini. I will see you guys again bila-bila teacher jumpa you lah. Okay? Dan tolong be informed, you akan ada camp gemilang unfortunately atas arahan Tuan Pengetua. Teacher tak, I don't have any say in that. Okay? Akan ada camp gemilang. Sebaik sahaja mula cuti dan bersambung selepas cuti raya haji. Okay, so teacher minta tolonglah join setakat yang you mampu. Kalau macam rasa overwhelmed masa teacher duduk tengah mengajar tadi, step up lah sekejap. Pergi buat air ke, menjerit je sekejap kat rumah tu. Lepas tu join lah balik kelas. Okay, jangan hilang terus. Sebab I can't control apa yang cikgu report kepada pengurusan. Okay, boleh Boleh. Boleh. Okay, then that's all for today. Thank you for your attendance and your attention. Selamat belajar, selamat berehat. Okay, rehatlah untuk hari ni, rehat.
I'll see you guys again whenever I see you. Okay, Assalamualaikum. Thank you. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, Linda. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you.